saya punya style bila kita buka satu coding baru, saya akan tandakan end of void setup dan saya akan tandakan end of void loop. Alright, itu pertama sekali saya akan buat. Macam ni, Tuan Rafiq Fitri. Saya akan tunjukkan satu contoh. If, okay, let's say lah, kita ada dua. If apa? If digital read, let's say lah, butang nombor 6 ialah equals to high. Okay. Okay. So, apa yang kita, so, orang yang baru join, ini soalan terakhir untuk hari ini. Ini soalan terakhir untuk hari ini. Kalau ada soalan, boleh tinggalkan komen. Kita jawab dalam sesi live seterusnya. Dalam sesi terakhir ni kita akan jawab soalan Tuan Rafiq Fitri. Nak tunjuk sebab dia Tuan Rafiq Fitri bertanya, dia ada dua if statement. Okay, if statement pertama dia kata durasi dia panjang. Macam mana nak terus skip ke if statement yang kedua kalau durasi atas tu panjang? Macam ni Tuan Rafiq Fitri. Pertama sekali, ia melibatkan susunan coding. Pertama, kenapa? Okay, saya tandakan kononnya yang atas ini adalah saya namakan if statement B, if statement A dan saya akan namakan ni if statement B. Okay, so Tuan Rafiq Fitri cakap dia punya if statement pertama ni panjang. So macam mana nak terus skip ke if statement B? Baik. Pertama sekali Tuan Rafiq Fitri, adakah saya nak Tuan jawab adakah durasi dia panjang sebab Tuan letak delay? Adakah sebab Tuan letak delay ni? Adakah durasi yang dipanjangkan disebabkan penggunaan delay ni? Adakah ini? Adakah ini? Adakah ada delay? Adakah sebab itu yang Tuan cakap durasi if statement pertama Tuan tu panjang? Okay, Tuan semua boleh reply dalam komen. Okay. So sementara Tuan Rafiq Fitri ni Tuan cuba jawab tu. Adakah disebabkan Tuan letak delay dalam Tuan punya coding dan sebab itu if statement A Tuan tu jadi panjang? Okey, baik. Sebenarnya kalau tuan-tuan coding betul-betul, takkan ada isu if statement satu ni panjang sikit dan if statement kedua ni pendek. Baik, okey, yes. Tuan Rafiq Fitri dah jawab, ya, kerana ada delay. Dan itulah masalah dia kebanyakan beginners. Okey, macam ni. Tak ada cara lain. Bila you dah pakai delay dalam coding ni, dah memang tak boleh nak buat apa. Delay tu, apa maksud, kenapa masalahnya dengan delay? Okey, let's say macam ni Apa masalah sebenarnya dengan delay? Contoh untuk orang yang baru join, pertama sekali, kalau tengok kat sini statement ni, kita ada satu contoh ni kita buat, ada satu butang kita letak pada pin 6 dan butang kedua kita letak pada pin 7. Okey, kita buat satu sampel lagi. Let's say like ultrasonic kan. Ultrasonic kita letaklah jarak jarak sini jarak equals to let's say lah 30.0. Baik. Okey. Keburukan bila kita menggunakan delay ni sebenarnya untuk pembelajaran beginners no problem. Tapi bila kita nak buat projek yang kompleks, jangan guna delay. Jangan guna delay. Gantikan delay dengan benda lain. Ada kami tunjuk, okey? Sekejap lagi kami tunjuk. So, kenapa delay ni tak bagus? Pertama, delay itu sendiri dia akan terus stopkan void loop kita ni selama masa yang kita bagi tahu. Okey? Cara efektif untuk susun coding projek kita adalah kita kena ingat dan kita kena nampak void loop tu sepatutnya sentiasa loop dengan sangat laju. Okey? Dia akan saya akan okey, void loop ni sepatutnya in the background dia patutnya laju berpusing laju je ni. Dia patut pusing laju je. Bila dia pusing laju macam ni, okey, dia setiap detik ataupun setiap tak tahu milisaat ke microsecond ke, setiap saat dia akan baca if pertama ni betul ke tidak, if kedua ni betul ke tidak, if ketiga okey, kalau tak betul dia patah balik atas, dia scan lagi. Okey, dia scan, ini nama dia. Apa yang dia buat ni, ini ialah scanning rate. Bila ada delay, okey, dia okey, ini mula laju. Yang ideal dia akan laju, tapi bila ada delay stop.
dia stop dekat sini 2 saat. Kalau tak 2 saat, 2 saat lah dia akan stop situ. So void loop tu tak akan loop sampai, dia tak akan baca bawah. Contoh bawah tu, if jarak sama dengan 30, statement tu tak akan dibaca dan tak akan terjadi selagi delay ni tak habis 2 saat. 2 saat ni mana kita suruh Arduino kau tunggu 2 saat, kau jangan buat benda lain. Itu maksud delay. Sebab tu delay ni kita tak galakkan guna dalam Arduino. Okay, so jawapan dia yes, disebabkan delay. Jawapannya macam mana nak gantikan delay ni ialah Tuan Rafiq Fitri, saya tunjuk ini. Okay, Tuan Rafiq Fitri, dia perlukan latihan. Sebab daripada coding yang kita dah biasa pakai delay, kita nak advance kepada coding yang tak pakai delay. Praktis, kena ambil masa 2-3 hari belajar. Belajar apa? Saya tunjukkan jawapannya dalam belakang ni. Jawapannya apa Dalam blog MacGyver.my ni, Tuan masuk ke bahagian search tu. Search apa Tuan search simple timer. Okay, ini je yang saya boleh recommend. Mungkin orang lain akan recommend menggunakan mungkin tuan pernah dengar berkenaan sekejap mana tadi. Okey, mungkin tuan pernah dengar ada orang tak cakap berkenaan menggunakan nak gantikan delay ni, apa dia panggil dia gunakan millis. Okey, contoh timer 1 timer 1 equals to millis. Okey, millis ni pun memang jawapan dia sebenarnya menggunakan millis, tapi millis ni daripada mazhab delay nak pindah ke mazhab millis pening, susah, mungkin kompleks, terlalu kompleks untuk kadang-kadang orang beginners ni susah nak faham. Dia nak lompat daripada mazhab delay kepada mazhab millis susah. Jadinya ada satu mazhab perantara tu yang kita ajar ni ialah nama dia mazhab simple timer. Okay, simple timer. Okay, so dalam kita punya search ni, search simple timer dan tekan enter. Pertama sekali Tuan Rafiq Fitri nak berpindah dari mazhab delay ke mazhab bukan delay, gunakan simple timer. Pertama sekali kita ada dua ni kot, macam ni blink LED, blinkkan LED dengan simple timer. Kita ada dua latihan ni. Tuan buat dua latihan ni. Tuan buat dua latihan ni, nanti tuan akan faham macam mana kita nak gantikan delay dengan menggunakan simple timer. Okey, saya nak skipkan bahagian LED. Boleh. Saya akan tunjukkan LED Saya tunjuk satu LED ni tuan. Okey. Tuan nak gantikan delay, kenapa kita nak gunakan simple timer? Okey. Simple timer ni adalah satu library sebenarnya. Dia library tambahan. Okey. Apa library ni buat? Kalau tuan tengok cycle yang kita dah lukis gambar di belakang tu, itu adalah cycle yang purple tu, yang warna ungu tu adalah cycle void loop standard yang saya cerita tadi. Yang kita mesti buat void loop tu berpusing dengan sangat laju untuk scan setiap baris coding dalam void loop. Barulah coding kita efisien. Bila ada delay tak bagus sebab putaran warna ungu tu akan berhenti. Okey? Dan menggunakan simple timer library, simple timer library tu dia punya cycle tu jadi warna hijau. Dia tambahan warna hijau. Apa yang simple timer library ni boleh buat, dia boleh jalankan satu set coding untuk mengikut berapa masa yang kita nak. Contoh saya akan tunjuk dalam ni. Okey, ni contoh simple timer ni. Okey. Nampak tak ni? Okey. Kalau based on belakang ni, saya terangkan, ini adalah coding untuk blinkkan LED Kalau Tuan Rafiq Fitri biasa macam mana nak klipkan LED? Mesti tuan pakai delay kan. Okay, digital write high, delay 1 saat, digital write low, delay 1 saat. Itu tak bagus sebab ada delay. So you dah ada 2 saat punya delay dalam void loop. Cara nak gantikan klip-klip LED tu tanpa guna delay, tuan buat dulu tutorial belakang ni. Nanti tuan akan faham macam mana terjadi. Cuma sekarang ni saya explain dengan brief sahaja macam mana coding belakang ni terjadi. Okay. Dengan coding ni, kita dalam void setup ialah tempat di mana kita letak supaya interval, okay? Interval subroutine subroutine repeat me ni akan berjalan setiap 1 saat. Okay, repeat tu yang mana? Repeat me tu yang mana? Repeat me tu ialah yang bawah ini. Okay, repeat me tu adalah set yang ni. Set yang bawah ni akan berjalan setiap 1 saat. Okay, dengan menggunakan
dengan menggunakan simple timer ni, okey, kita punya void loop tu sentiasa berpusing sangat laju. Tetapi dalam masa yang sama dia sangat laju, dia sendiri dah ada counter, dia sendiri akan mengira sendiri setiap 1 saat dia buat repeat me punya function bawah tu. Lepas tu sambung balik, void loop pusing laju. The next saat yang kedua dia buat repeat me yang kedua. Habis repeat me yang kedua, void loop berpusing laju lagi. Okey, apa yang terjadi? Bermakna kalau tengok apa yang kita nak letak dalam repeat me tu lah, sekarang ni saya buat variable count tu akan tambah 1. Okey, bermakna kalau kita ambil benda ni, dia akan jadi macam pengiraan saat. Dia akan jadi kira saat. Setiap saat tambah 1. Setiap saat kedua tambah 2. Saat ketiga tambah 3. So dengan itu kita kena gunakan informasi yang begini untuk gantikan delay yang ada dalam if statement tu. Okey, dia bukan mudah tetapi dia tidak terlalu susah. Ini konsep saja. Jadinya untuk menjawab soalan Tuan Rafiq Fitri, pertama, jangan gunakan delay, gantikan dengan simple timer. Practice dulu penggantian simple timer tu dengan menggunakan 2 simple timer latihan yang kita ada. Just search sahaja dalam layar search simple timer dan buat 2 latihan tu. Okey, latihan untuk simple timer yang kita dah letak ni ialah, pertama ialah kita cuba kelipkan LED tanpa delay yang belakang ni. Okey, itu latihan pertama yang tuan buat. Dan latihan kedua, tuan boleh buat satu simple stopwatch. Stopwatch ni macam yang kita nak lumba lari tu kan, tekan pump masa kira boleh stop kan. Okey, kita buat satu simple stopwatch. Tak payah ada banyak komponen pun, pakai Arduino saja. Okey, dia stopwatch tu ada dalam serial monitor. So, tuan buat 2 latihan ni, nanti tuan akan faham apa yang terjadi dalam if statement dan apa yang terjadi dalam simple timer untuk gantikan delay. Okey, memang delay itu memang masalah biasa beginners. Kalau boleh jangan guna delay. Kalau boleh jangan guna delay. Elakkan penggunaan delay sebab dia memang banyak merosakkan kita punya coding. Harap itu menjawab persoalan Tuan Rafiq Fitri.